Duduk. 会众请坐。 Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 主内弟兄姐妹们平安， Sekali lagi, Shalom. 平安。 Saya percaya hari ini hati kita penuh dengan sukacita. Amin. 相信我们今天早上带着喜乐的心。 Ada yang sudah 1 tahun setengah lebih baru bisa datang ke gereja. 已经有1年多，今天才可以来参加聚会。 Seperti Asuk Lim Amiao yang hari ini ada di tengah-tengah kita ya. 像林阿妙弟兄，今天可以在我们当中。 Dan masih banyak saudara-saudara kita yang lain saya tidak menyebutkan satu persatu. 还有许多弟兄姐妹在我们当中，我没有一一述说。 Kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah kembali bersama-sama. 感谢神，今天我们可以再次在神面前聚会。 Dan kami menantikan saudara-saudara yang ada di rumah, mari minggu depan bergabung bersama-sama dengan kami di sini beribadah menyembah Tuhan. 我邀请还参加线上的聚会弟兄姐妹，下星期可以来到我们当中聚会。 Kita akan melihat firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 我们一起来看哥林多后书第12章第7到第10节。 Mari kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 我们一起来看哥林多后书12章第7到第10节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 哥林多后书12章第7节，又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役，要攻击我，免得我过于自高。为此是我3次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力扶庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、饥难、逼迫、困苦和喜为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Tema yang kita renungkan hari ini, saudara, bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. 今天我们要思想的主题就是神的恩典够我用， Cukup untuk menopang, menguatkan, menghibur kita. 足够来托住我们，来坚固我，帮助我。 Kasih karunia Allah itu tidak pernah kurang untuk menguatkan setiap kita di dalam kelemahan dan keterbatasan. 神的恩典足够来帮助我们，刚强我们这些软弱有限的人。 Saudara, kita akan merenungkan bagian ini. 今天我们要思想这段主题。 Ada satu syair lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby 曾经写过一首诗词， Dia berkata di dalam lirik lagu itu, sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. 他诗里面说：“我一生道路神引领，已经足够了。” Lagu ini sangat memberkati kita, saudara. 这首诗歌很祝福我们每一个人。 Sepanjang jalan Tuhan memimpin itu sudah cukup bagi kita. 我一生道路有神引领，足够了。 Saya kurang tahu setiap kita apakah betul-betul merasakan bahwa pimpinan Tuhan itu cukup atau tidak. 我不知道我每一个人是不是感受到神的恩典够我们用。 Tetapi bagi Fanny Crosby, pimpinan Tuhan, rahmat Tuhan
anugerah Tuhan itu cukup bagi dia. 但是对 Fanny Crosby 这个人，神的恩典、神的引领够他用。 Saudara, kalau kita lihat Fanny Crosby itu bukan orang yang tanpa kelemahan, saudara. 若是我们看 Fanny Crosby 这个人，不是没有软弱的人， Dia ini seorang yang buta sebenarnya. 他是眼瞎的一个人。 Kita pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh orang buta, saudara. 想想看，一个瞎眼的人能够做什么？ Tetapi orang buta seperti Fanny Crosby ini 但是像这个 Fanny Crosby 瞎眼的人， bisa berkarya dengan sangat hebat sekali. 他能够为神做了莫大的事。 Dia menuliskan ada 8.000 lebih himne yang telah memberkati banyak orang di dunia ini. 他写了8000首的诗歌，成为世界上基督徒的祝福。 Dalam sehari itu dia bisa menuliskan 7 himne. 他在一天之内能够写出7首的诗歌， Dan sampai hari ini dia termasuk penulis himne terbanyak sepanjang sejarah. 直到今天为止，在历史上写最多诗歌的人就是他。 Ini orang buta, saudara. 他是瞎子， Tapi berkarya dengan sangat hebat. 但是为神做了大事。 Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, apakah Fanny Crosby bisa seperti itu? 弟兄姐妹，就不是神的恩典，他能够做到吗？ Saudara, banyak orang punya kelemahan di dalam dunia ini dan akhirnya mereka sulit sekali berkarya bagi Tuhan. 很多人在世界上有软弱的，但是也是很难为神做大事。 Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan Fanny Crosby ini bisa berkarya dengan sangat besar. 但是神的恩典让 Fanny Crosby 能够为神做大事。 Setiap kita mungkin kenal nama orang ini, saudara. 我们每一个人可能知道这个人是谁， Dia adalah Nick Vujicic. 他是 Nick Vujicic， Gak punya tangan, gak punya kaki, saudara. 没有手，没有脚， Tapi dia bisa punya keluarga loh. 但是他可以成立家庭， Punya istri yang cantik lagi. 也有漂亮的太太， Punya anak yang cakep. 孩子也是很英俊。 Tidak ada yang seperti dia di antara kita hari ini, saudara. 在座的弟兄姐妹，没有一个人像他。 Dia sangat lemah dan sangat terbatas sekali. 他是很有限，也是软弱。 Tapi kita lihat ya, dia ini menjadi motivator terhebat di dunia, salah satunya, saudara. 但是他成为一个很出名的一个演讲家。 Dia dikenal sebagai penginjil dari Australia. 他是澳洲的一位传道人。 Dan dia mendirikan suatu yayasan penginjilan. Dia ingin membagikan harapan dan cinta sejati kepada orang-orang di sekitarnya seperti yang dialaminya. 他建立这个基金会，让神的福音、神的爱能够传达给那些像他的人。 Dia sudah mengunjungi 69 negara lebih di dunia ini. 他已经周游世界69个国家。 Memang dia pernah putus asa, saudara-saudara. 他曾经绝望， Dia hampir bunuh diri, saudara. 差一点他要自尽， Tetapi kemudian dia bangkit. 但是他被兴起来。 Oleh karena kasih karunia Tuhan, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 神的恩典让他成为多人的祝福。 Saudara, kita lihat ini orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan 我 keterbatasan. 们看见这些人都是有软弱、有限的人， Tetapi Tuhan bisa pakai mereka dengan luar biasa sekali. 但是神能够很大大的使用他们。 Saya juga meyakini bahwa Allah bisa memakai kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. 我也相信神能够使用我们每一个有软弱、有限的人。 Maka hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， kita akan merenungkan beberapa hal. 我们要思想几点。 Yang pertama, bahwa kasih karunia Allah itu tidak meniadakan kelemahan atau menghilangkan keterbatasan. 我们知道神的恩典不会将我们的软弱、我们的弱点消逝。 Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, 今天我们所读的经文， kita lihat Rasul Paulus itu punya pengalaman rohani yang sangat 我 spektakuler. 们知道使徒保罗在属灵的经历有一个很特别的经历。 Dia mendapatkan sebuah penyataan yang sangat luar biasa dari Allah. 因为他从神得到许许多多的启示， Dia dibawa oleh Tuhan itu ke tingkat ketiga dari sorga, saudara-saudara. 神把保罗带到第3层天，
Dan dia juga mendengar ada sebuah ucapan yang nggak boleh dikatakan oleh manusia. 他也听见神对他说，是他不可以对人说的话。 Tetapi meskipun dia itu punya pengalaman rohani seperti ini, 虽然他有这么特别的经历， bahkan meskipun dia itu sudah melihat itu sorga itu, saudara-saudara, 甚至他已经看见天堂如何， tetapi dengan terbuka dia berkata kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, 但是从今天我们所读的神话语告诉我们， di dalam dirinya itu ada kelemahan. 在他身上有一根刺， Di sisi lain dia punya pengalaman rohani luar biasa. 另一方面他有属灵的经历， Tuhan begitu pakai dia luar biasa. 神大大的使用这个 Tapi 人， dalam dirinya ada kelemahan, saudara. 但他的里面自己有软弱。 Saudara-saudara, kita melihat mungkin kelemahan ini banyak orang tidak suka, saudara. 弟兄姐妹，我相信没有一个人喜欢身上的软弱。 Dan kalau mau jujur, kita banyak menyembunyikan kelemahan dalam diri kita. 要诚恳说的话，可能我们喜欢把自己的软弱隐藏起来。 Kita sebenarnya lebih pingin tampil perkasa, kuat, dan hebat. 我们要显露自己是一个强壮了不起的一个人， Tapi ini terbalik dengan Rasul Paulus, saudara. 但是跟使徒保罗所表达出来的不一样。 Justru dia memberitahukan ini loh kelemahan saya ini. 保罗显出告诉人，这是我的软弱。 Dia dengan terbuka berkata kepada jemaat Korintus dia punya kelemahan dalam dirinya. 他公开对哥林多信徒说：“我的软弱在这里。 Kita bisa melihat hal ini dalam ayat 7, saudara. ”所以在第7节我们可以看到 Di，sini dia berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 保罗说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以一根刺加在我肉身上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。” Jadi dalam diri Paulus ini ada duri. 保罗身上有一根刺， Ini yang Paulus sebut sebagai kelemahan, saudara. 保罗说这是他的软弱， Dan duri seperti ini sangat mengganggu sekali. 所以这根刺很骚扰他， Duri itu sangat sakit loh, saudara. 因为这根刺让他很痛， Dan itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. 这是使徒保罗自己感受到的。 Memang duri ini tidak begitu jelas diberitahukan dengan pasti apa artinya bagi kita. 虽然在这里没有告诉我们清楚这根刺到底是什么， Bagi jemaat Korintus tentunya duri itu pasti jelas dalam pikiran mereka. 但是在哥林多信徒当中，他们必然知道这根刺的意思是什么。 Bagi kita hari ini masih tanda tanya, duri itu apa sih? 今天对我们现在的信徒来说，这个刺是一个疑问，到底是什么？ Nah, banyak penafsir memang memberikan beberapa hal tentang duri ini. 很多他们这些说这根刺有很多的意思。 Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kelemahan fisik seperti penyakit epilepsi, malaria atau gangguan pada mata. 他们说可能是其中的一种病，像眼病或是癫痫病，或是其他的这个病。 Yang lain mengatakan itu adalah seperti gangguan emosi, yaitu depresi. 有的人是说可能他情绪难以控制自己的情绪，有压力。 Ada lagi yang menyebutnya sebagai penganiayaan atau kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. 也有人说可能这是代表是一个逼迫，是一个侍奉上的艰难。 Yang lain lagi menafsirkannya sebagai cobaan yang bersifat seksual. 有的人分析说可能是在这个性关系的这个引诱。 Tetapi saudara, kita bisa menyimpulkan apa maksudnya, saudara. 但是我们可以总结它的意思是什么呢？ Yang dimaksud duri di sini adalah sesuatu yang mengganggu dan yang membuat Paulus itu benar-benar menderita. 但是我们知道，就是这根刺影响保罗，让他很痛苦。 Paulus menyebut itu sebagai utusan iblis yang menggocok aku. 保罗说，这根刺好像是撒旦的差役来攻击他。 Jadi ini sebuah duri yang sebenarnya benar-benar menyakitkan bagi Paulus. 所以对保罗来说，这根刺是让他很痛。 Dan itu ada potensi untuk menjatuhkan Paulus ini di dalam dosa. 那这根刺有可能让保罗堕落在罪中， Karena ini disebut sebagai utusan daripada iblis. 因为这是撒旦的差役。
Dan iblis itu selalu tujuannya adalah agar kita melawan kehendak Tuhan. 那么撒旦的目的就是让我们敌对神。 Paulus sangat sadar akan hal ini. 保罗他清楚知道这件事， Ini sangat berbahaya bagi dirinya. 对他来说这件事很危险。 Makanya di dalam ayat 8 kalau kita perhatikan saudara. 所以我们注意第8节告诉我们说， Dia berkata tentang hal itu, aku sudah 3 kali memohon kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 为这事我3次求个主，叫这次就是撒旦的差役离开我。 Sebenarnya Paulus itu ingin dilepaskan dari duri ini. 其实保罗想从这根刺得着释放， Tapi Tuhan tidak menjawab saudara. 但是神没有答复他， Tuhan tidak mengabulkan doanya dia. 神没有听他的祷告， Justru Tuhan tetap menaruh duri itu tetap ada di dalam diri Paulus. 神仍旧让这根刺存在他的身上。 Tuhan Yesus itu seolah-olah berkata kepada Paulus begini. 主耶稣好像对保罗说， Kelemahan-kelemahan yang ada padamu Paulus adalah tempat yang tepat untuk mengingatkan bahwa engkau adalah manusia biasa yang syarat keterbatasan dan kekhilafan. 保罗啊，你这根刺就是要显出你是有限的人，是一个软弱的人。 Tuhan berkata, aku tidak ambil. 神说：“我不把这根刺挪开， Aku tetap membiarkan duri itu di dalam dirimu. 我要让这根刺仍旧在你的身上。 Meskipun mungkin itu begitu mengganggu engkau. 有可能这根刺很骚扰你， Tetapi bukannya aku tidak mengasihi engkau. 但是我不是我不爱你， Bukannya aku tidak mau menolong engkau. 不是我不肯帮助你， Jangan salah mengerti. 你不要错误。 Seolah-olah Tuhan berkata begini. 好像神对他说 Meskipun kelemahan itu aku tidak tiadakan. 虽然我不挪开你的软弱， Tetapi aku mendukung engkau dengan kasih 但 karunia-Ku. 是我用我的恩典来支持你。 Dan saudara ini sesuatu yang ajaib sekali. 这是奇妙的事， Tuhan memang tidak tiadakan kelemahan itu. 神不让他的软弱被挪开， Tuhan memang tidak menjawab daripada doa Paulus. 神也没有听保罗的要求， Tetapi dia mendukung Paulus ini dengan kasih 但 karunia-Nya. 是神用恩典托住保罗。 Ini juga sebenarnya berlaku bagi kita semua saudara-saudara. 这也是针对我们每一个人。 Meskipun kita itu ada kelemahannya. 虽然我们每一个人有软弱， Meskipun doa kita itu dijawab oleh 虽 Tuhan. 然我们祷告有时神没有垂， Tapi kita harus punya keyakinan. 但是我们要肯定， Allah mendukung kita dengan kasih karunia. 相信神会用他恩典支持我们， Allah mendukung kita dengan anugerah. 神用他的恩典托住我们。 Saudara, inilah yang Allah lakukan bagi kita semua. 这是神对我们每个人所做的。 Tuhan tidak lepaskan kita dari semua keterbatasan dan kelemahan. 神不叫我们从我们的软弱有限里唾弃， Tapi mari kita melihat dukungan Allah bagi kelemahan kita dengan kasih karunia-Nya. 但是我们要看见神用他的恩典来托住我们，来扶持我们的软弱。 Kepada Paulus, Tuhan Yesus berkata, 神对保罗说 cukuplah kasih karuniaku bagi. 我的恩典够你用。 Kasih karuniaku itu cukup, bahkan lebih dari cukup untukmu Paulus. 我的恩典够你用，甚至超乎你所想象。 Saudara, kelemahan tidak perlu kita sangkal. 我们不否认我们的软弱， Keterbatasan itu juga bukan berarti kurangnya anugerah Allah bagi hidup kita. 我们的缺陷也不等于说神的恩典不够用。 Justru di dalam kelemahan kita itu kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. 就是在我们的软弱上，神的恩典显得完全。 Saudara, apa artinya cukup dalam bagian ini? 弟兄姐妹，够用的意思是什么？ Cukup itu berarti tidak kurang, saudara. 够用等于说不缺乏， Cukup itu berarti dukungan Allah bagi kita tidak kekurangan. 足够等于说神的托付、神的支持不缺乏。 Cukup itu berarti bahwa kasih karunia Allah akan menopang, menguatkan, dan memimpin kita. 足够等于说神的恩典会托住我们，刚强我们，坚固我们。 Saudara, inilah kekuatan kita dalam hidup ini. 弟兄姐妹，这就是我们在人生中的能力。 Allah memberi kasih karunia di dalam kelemahan-kelemahan kita. 因为在我们的软弱上，神显出他的恩典。 Ada satu ayat yang sangat luar biasa ditulis oleh Paulus. 保罗写了一段经文，很美， Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 在哥林多后书9章第8节。 Yang ada di sini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。 Allah sebagai sumber kasih karunia 神是恩典的源头， akan melimpahkan kasih karunia-Nya yang besar itu kepada kita. 他会用他巨大的恩典赐给我们。 Bukan saja kita cukup, bahkan lebih dari cukup diberikan oleh Allah bagi kita. 不单是足够，反而绰绰有余，是神赐给我们的。 Jadi kasih karunia Allah itu sebenarnya membuat hidup kita cukup, saudara. 所以神的恩典让我们的人生够用， Kita tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan. 我们从来不缺乏神的恩典。 Makanya Tuhan Yesus itu berkata kepada Paulus, 所以主耶稣对保罗说 cukuplah kasih karuniaku bagimu.：“ 我的恩典够你用， Cukup sekali, saudara-saudara. 很足够。” Saudara, mari kita pegang firman Tuhan ini. 弟兄姐妹，我们要抓住神的应许。 Saya ajak saudara melihat satu ayat lagi. 我们再看一段经文， Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. 在彼得前书5章第10节。 Silakan saudara buka di Alkitab saudara masing-masing. 1 Petrus 5 ayat 10. 我们一起翻开这段经文，彼得前书5章第10节。 Saya akan bacakan buat kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。 Saudara, inilah yang dilakukan Allah bagi kita. 这是神在我们生命中所做的， Dia adalah sumber segala kasih karunia. 他是赐诸般恩典的源头， Dan dia akan menopang kehidupan kita ini. 他必定要托住我们的人生， Dia akan memimpin hidup kita ini. 他要引导我们的人生， Bahkan di dalam kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. 甚至在我们所面对的种种的软弱。 Nah, saudara, itu sebabnya memang Tuhan tidak jawab doa Paulus. 所以神没有回答保罗的祷告， Tuhan biarkan seolah-olah kondisi itu tidak berubah. 神好像让他的状况没有改变， Tapi Tuhan mendukungnya dengan kasih karunia-Nya. 但是神用恩典托住他。 Saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 在每天的这个印尼文的新译本， di situ diartikan kata kalimat ini dikatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu bekerja paling kuat dalam keadaan lemah. 所以在那里告诉我们，神的能力显出他的完全是在人的软弱上。 Jadi pada saat kita itu merasa lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja paling kuat. 当我们觉得我们软弱的时候，那时候就是神能力显得最大。 Nah, kalau seseorang merasa kuat, 就是我们觉得我们是刚强， peranan Allah lemah dalam dirinya. 那么神的作为就变成渺小。 Tapi kalau seseorang itu lemah, kuasa Tuhan bekerja kuat dalam dirinya. 但是当一个人觉得软弱的时候，神的能力就显得大。 Saudara, ini kontras sekali dengan pemahaman kita selama ini. 这个跟我们的想法是相对的。 Saudara, Tuhan itu lebih butuh kelemahan kita daripada kehebatan kita, saudara. 神更需要看见我们的软弱过于我们的刚强。 Tuhan tidak butuh keperkasaan kita. 神不需要我们强壮， Tetapi Tuhan lebih butuh kelemahan diri kita, saudara. 但是神要看见我们的软弱。 Jikalau kita merasa lemah di hadapannya, 因为当我们在神的面前觉得软弱的时候， kuasanya itu bekerja kuat di dalam diri kita. 神的能力就显得大在我们的身上。 Tapi kalau kita merasa diri kita kuat, 但是当我们觉得自己是刚强的， Tuhan tidak pakai kita. 神就不在意， Kuasa Tuhan tidak bekerja dalam diri kita. 神的能力不会在我们身上显得 Saudara, 完 ini 全。 prinsip yang luar biasa dari firman Tuhan. 这是神话语的一个工作的原则。 Setiap kita yang merasa diri kita itu seperti tiang besi, 好像有时候我们觉得我们像一个铁杆， Tuhan sulit membantu kita. 神很难帮助我们。
Setiap kita yang merasa diri kita itu hebat, saudara, Tuhan juga tidak berkenan atas hal itu. 当我们觉得我们自己了不起的时候，神也不会喜悦。 Justru kalau kita lemah, kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita. 但是当我们知道我们是软弱的，神的能力就在我们里面工作。 Saudara, makanya itu Tuhan terkadang biarkan kita ini bergumul di dalam hidup ini. 所以许多时候神许可我们在人生中挣扎， Iya, biarkan kita bergumul misalnya soal kesehatan. 他让我们为做健康而挣扎。 Kita udah doa misalnya berbulan-bulan, Tuhan masih belum sembuhkan. 我们祷告又在祷告好几个月，神也不医治。 Demikian pula misalnya di dalam usaha, saudara. 比如说在我们的生意场上， Kita bergumul dengan penuh air mata di dalam menjalani usaha 我 kita. 们流出眼泪在神面前祷告。 Bahkan juga di dalam banyak hal Tuhan juga biarkan kita itu seringkali barangkali putus asa dan menemui kesulitan-kesulitan berat. 甚至在许多的事上，神许可我们面对苦难，甚至面对绝望的一刻。 Tapi seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi. 好像神今天他话语对我们说：“我的恩典够你们用。” Sebab saat engkau lemah, maka kuasaku bekerja kuat di dalam dirimu. 就是当你们软弱的时候，我的能力显得完全。 Saudara, mari kita pikirkan sejenak. 弟兄姐妹，我们好好的思考， Apa jadinya kalau kita ini dilepaskan dari semua kesulitan? 都是神把我们从一切的苦难中得释放。 Apa jadinya kalau semua doa kita dijawab oleh 比 Tuhan? 如说，当我们每次祷告都蒙神垂听， Kita percaya itu sangat-sangat tidak baik bagi karakter kita dan bagi rohani kita. 会发生什么事呢？我相信对我们的品格、我们的灵命可能也不会很好。 Seorang bapa di dunia sangat paham sekali kalau seluruh keinginan anak-anaknya itu tidak boleh dipenuhi. 世界上做父亲的也知道，不是每一个孩子的要求他都要答应他们。 Apalagi Bapa kita yang di surga. 何况我们在天上的父， Dia sangat tahu, saudara, 他很知道 apa yang terbaik bagi hidup kita. 对我们什么是最好的。 Makanya Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita, 所 saudara. 以神不是每次都应允我们的祷告， Justru Tuhan Yesus ajarkan kita berbeda, saudara. 甚至主耶稣教导我们另一种的方式。 Di dalam doa Bapa kami itu diajar kita untuk menguduskan nama Tuhan dan menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. 神主耶稣教导我们在主祷文说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。” Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在 Panggilan 天上。 panggilan kita adalah menggenapi kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. 那么神造我们其中的一个目的就是成全神的旨意在地上， Makanya Tuhan tidak selalu jawab doa kita. 所以不是每时每刻神都应允我们的祷告。 Itu sebabnya Tuhan terkadang biarkan kita ada kelemahan, ada keterbatasan. 有时候神许可我们有软弱、有限。 Saya merenungkan, saudara. 我思考 Tuhan kadang-kadang memang bikin hidup kita ini pas-pasan. 有时候神许可我们的生活刚刚好， Misalnya gajinya itu pas-pasan. 比如说我们的薪水刚刚好， Bayar listrik, bayar PAM, pas. 付电费、水费、饮食刚刚好， Bayar cicilan, bayar kebutuhan anak di sekolah, pas. 付孩子的学费、贷款刚刚好。 Walaupun mungkin juga kadang-kadang bergumul, saudara. 有时候我们也会挣扎在里面， Terkadang pengen beli buku anak tetapi kurang. 有时候想买一些书给孩子，但是没有钱。 Terkadang mau bayar gaji karyawan juga kurang banyak. 有时要付员工的这个薪金不够。 Tetapi kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal itu? 为什么神有时候许可我们面对这样的问题？ Bukannya Tuhan tidak berkuasa menolong kita, saudara. 不是我们的神没有能力来帮助我们， Dia sanggup melakukannya. 他能够做到。 Tetapi
Tetapi Tuhan mau di dalam kelemahan ini kita terus bergantung kepada Dia. 但是神就是要我们在这些的软弱上依靠他。 Makanya Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 神对我们说：“我的恩典够你用。” Sebab di dalam kelemahan seperti ini kuasaku akan bekerja dengan sempurna. 因为就是在你们的软弱上，神的恩典显得完全。 Tuhan biarkan kelemahan itu ada pada kita. 神许可在我们身上有一些的软弱， Karena memang Tuhan punya agenda besar dalam hidup kita. 因为在我们人生中，神有他的计划， Nah, Dia pingin agar kita itu tetap berharap kepada Dia. 他要我们时时刻刻的仰望依靠他。 Makanya Paulus sangat memahami prinsip ini. 所以保罗很明白这个原则。 Dia berkata di dalam ayat 9b, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 所以在第10节第下半节第9节，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力扶庇我。 Paulus lebih suka dalam kelemahan. 保罗更喜欢夸自己的软弱， Sebab kalau aku lemah, kuasa Kristus turun menaungi aku. 因为当我软弱的时候，神的能力扶庇我。 Di dalam ayat 10 dia berkata, saudara. 第4节保罗说 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. 我为基督缘故，就以软弱凌辱为可喜乐的。 Aku senang dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. 我喜欢在软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦里面。 Kalimat terakhirnya bagus sekali. 最后他讲了一句很美的 Sebab 话： jika aku lemah, maka aku kuat. 因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。 Jika aku lemah, maka aku kuat. 我什么时候软弱，什么时候就刚强。 Saudara, ini rahasia yang begitu besar yang Alkitab singkapkan kepada kita. 这是圣经显露给我们的一个巨大的秘密。 Di dalam kelemahan, peranan Allah bekerja, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. 在我们的软弱上，神的能力、神的作为显出来。 Maka kelemahan itu prasyarat mutlak bekerjanya kuasa Allah dalam hidup kita. 所以我们的软弱就是神工作的一个条件。 Di dalam kehebatan, kita tidak merasa butuh akan pertolongan Tuhan. 当我们觉得了不起的时候，我们觉得不需要神的帮助。 Setiap orang yang merasa dirinya hebat dan kuat dan perkasa, dia tidak butuh bergantung pada Tuhan. 每一个人觉得他是很能干、很有刚强，他不需要神的帮助。 Tetapi orang-orang yang sadar dirinya begitu lemah, dia sadar kebutuhan besarnya bergantung kepada Allah. 但是当我们知道我们是软弱的一个人的时候，我们要觉得知道依靠什么。 Makanya Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. 所以保罗说：“当我软弱的时候，我就成为刚强。” Makanya Paulus, aku lebih suka bermegah atas kelemahan. 所以保罗说：“我更乐意夸我的软弱。” Saudara, prinsip ini sangat penting bagi kita. 对我们说，这个很重要的一个原则。 Beranikah kita berkata hari ini, aku lebih suka dalam kelemahan daripada kehebatanku? 是否我们敢说，我更愿意夸我的软弱，过于我的刚强？ Jika kita berkata kita lebih suka dalam kelemahan, Tuhan akan menolong kita. 当我们说神，我愿意夸我的软弱，神就帮助我们。 Tetapi jikalau kita berkata aku kuat, saudara, Tuhan sulit menolong kita. 但当我说我刚强的时候，神很难去帮助我们。 Tapi saudara jangan salah mengerti juga ya. 但是不要误会， Senang di dalam kelemahan dan senang di dalam siksaan itu bukan berarti dia senang di dalam siksaan itu sendiri. Bukan itu maksudnya. 当我们喜欢在软弱上，或者在逼迫中，不是说我们喜欢在哪个状况， Bukan berarti dia senang kalau dia disiksa, menderita dan sebagainya. Bukan itu pengertiannya. 不是意思说他很喜欢被逼迫、受痛苦。 Tetapi ketika dia menghadapi siksaan, penderitaan itu, dia tahu Allah akan bekerja. Kuasa Allah bekerja di dalam dirinya karena dia terus bergantung, berharap, bersandar kepada 但是 Tuhan. 他知道，当他在软弱、在逼迫、受痛苦的时候，神会用他的能力、恩典托住、帮助。 Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹， Jikalau kita menghadapi kelemahan, 当我们面对我们的软弱， lalu apa yang harus kita 我 lakukan? 们要做什么？ Ada 3 hal, saudara. 有3件事。 Yang pertama, jangan marah sama Tuhan. 第一，不要向神发怒生气。 Kalau hari ini kita punya keterbatasan, kelemahan, jangan marah 但 sama 是 Tuhan. 今天我们有限有软弱，我们不要生气， Tapi bersyukur diri kita ada kelemahan. 我们要感谢，因为我们有软弱。 Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan bekerja. 因为在那里，神的能力要显得完全。 Kalau kita sadar kita ada kelemahan, mari terus bergantung kepada Tuhan. 我们知道我们软弱，我们要时时刻刻倚靠神。 Orang-orang seperti ini pasti dipakai oleh Tuhan. 神必定要使用这种人。 Yang kedua, saudara, 第二， kalau kita ada kelemahan, 要是我们有软弱， jangan menjadikan kelemahan atau penderitaan menjadi alasan buat kita tidak ikut Tuhan. 不要让这些软弱、这些有限拦阻我们跟随主。 Jangan mengatakan saya lemah, saya tidak bisa melayani Tuhan. 不要说我软弱，我不能侍奉神。 Kalau kita menarik diri dari Tuhan, 这是我们离弃神， kita tidak mau ikut Tuhan walaupun kita di dalam kelemahan, 在软弱上我们不乐意、不愿意跟随主。 bagaimana Tuhan bisa memakai kita, saudara? 怎么样神能够使用我们？ Kita sadar memang kita punya kelemahan, 我们知道我们有这个软弱， tetapi kita tetap ikut kepada Tuhan. 我们仍旧跟随主， Maka Tuhan akan bekerja dalam diri kita. 神就在我们身上工作。 Jadi tetap ikut Tuhan, 要仍旧跟随主， tetap melayani Tuhan, 仍旧侍奉， tetap berikan hidup dipakai oleh Tuhan. 仍旧把我们生命献上，让神使用。 Meskipun banyak kelemahan, 虽然很多的软弱， karena Tuhan akan memakai orang-orang seperti 因 ini. 为神要使用这种人。 Yang ketiga, saudara, 第三， jangan iri hati atau cemburu dengan orang lain yang sepertinya lebih baik kondisinya daripada kita. 不要妒忌别人比我们更好。 Terkadang lihat orang lain, kok hidupnya baik-baik sih. 不要看别人，他生活很好， Tapi banyak hal kita tidak tahu sebenarnya hidup orang lain seperti apa. 但是我们不知道，其实在他背面，他的人生如何。 Tiap orang itu punya sengsaranya masing-masing, saudara. 每一个人都有自己的痛苦， Jadi jangan kepo dengan hidup orang lain. 所以不要多管闲事， Hidup orang lain bukan urusan kita. 因为别的人生不是我们的事。 Prinsipnya adalah, 他的原则， meskipun kita ini ada kelemahan, 虽然我们软弱， tetapi di dalam kelemahan kita, 但是在我们的软弱上， kita tetap mempermuliakan Tuhan kita. 我们仍旧可以荣耀神。 Kita bisa berkata seperti Paulus, 我们可以向保罗说 Aku senang dan rela di dalam kelemahan. ：“我乐意在我的软弱上， Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 因为当我软弱的时候，我就刚强。” Saudara, ada satu ayat yang sangat bagus. 有一段经文很好， Ibrani 2 ayat 18. 希伯来书2章第8节。 Mari kita baca secara bersama-sama ya. Ibrani 2:18. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. 叫万物都伏在他的脚下。对不起，18节。他自己既然被试探而受苦，就能大救被试探的人。 Ini Tuhan kita, Tuhan Yesus. 这是我们的主， Dia pernah menderita jauh lebih berat dari kita. 他比我们所受的痛苦更甚， Dan dia sudah menang melewati itu semua. 他已经得胜了， Dan dia sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. 他也感受了我们人所感受的软弱， Dan dia dapat menolong kita yang dicobai. 所以他能够帮助我们经历这些软弱的人。 Jadi mari kita tetap semangat dalam hidup ini. 所以在人生中，我们要起劲， Jayo, saudara. 要加油。 Ayo angkat tangan sama-sama. 1, 2, 3. Jayo. Jayo. Kita perlu semangat dalam hidup ini. 我们要有起劲的精神来面对我们的人生。 Ada beberapa kalimat dari Pak Benny Solihin saya kutip buat kita. Benny Solin 牧师写了几句话， Jangan menyerah. 不要投降。 Untuk menjadi hamba yang baik, meski sekujur tubuh dipenuhi perasaan ketidaklayakan dan kegagalan, kasih karunia Tuhan cukup menaungi semua kelemahan. 身为神的仆人，我们有许多的软弱有限，但是你不要放弃，因为神的恩典能够拖住你， Jangan menyerah, saudara. 所以不要放弃。 Satu lagi, saudara.
还有一句， Jika kita mempercayai Tuhan, jika kita mempercayai Tuhan seperti kita mempercayai GPS kita, kita selalu bisa move on tanpa keraguan. 就是我们相信神，好像我们相信这 GPS 指路牌，我们不要退缩，不要犹豫，前进吧。 Jadi yang belum move on, mari move on, 还 saudara-saudara. 没有开始行动的行动吧， Move on dari mantan. 从我们以往的 Move on dari segalanya, saudara-saudara. 从一切， Kita punya Tuhan yang luar biasa. 因为我们有很特别的神， Di dalam kelemahan kita, Dia akan memberi kasih karunia yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita semua. 在我们的软弱上，神有足够的恩典，甚至超越一切。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Minta Contoh Andi boleh memimpin